Trump dan Marco Rubio telah hilang sabar dengan penipuan komunis Kuba dan tekanan terhadap Kuba di dalam Rumah Putih serta meletakkan rejim komunis itu di tengah-tengah satu serangan baru oleh Amerika Syarikat. Mesyuarat Kabinet semalam 27 Mei membuka satu babak yang pada hari Khamis ini 28 Mei 2026 menunjukkan Washington menganggap krisis Kuba sebagai ancaman utama tepat di bawah perang menentang kediktatoran Iran. Rubio bercakap di sebelah Trump mengkritik ketidakcekapan komunis dan menyatakan GESA sebagai mesin kawalan ekonomi Cuba. Dan beliau menjelaskan bahawa sebuah pulau yang tenggelam dalam gangguan bekalan elektrik, kekurangan, pelarian besar-besaran dan elit yang dilindungi hanya 90 batu dari pantai Amerika tidak boleh lagi diabaikan. Kepalsuan komunis telah terbongkar kerana rejim itu menyalahkan Amerika Syarikat. Tetapi pemimpin mereka sendiri mengawal kekayaan. Ahli keluarga mereka mencari kehidupan dalam kapitalisme dan rakyat Cuba terus ditinggalkan. Apa yang Cuba sembunyikan? Kenapa golongan elit melarikan diri ke Miami? Bagaimana Trump akan mengetatkan lagi? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Ucapan Rubio dalam mesyuarat kabinet menjadi tumpuan utama mesej tersebut. Setiausaha negara menyatakan bahawa Cuba menghadapi banyak masalah kerana ia diperintah oleh komunis yang tidak cekap. Dia tidak membincangkan isu komunisme itu sebagai perdebatan ideologi yang kosong. Dia menekankan struktur rejim itu dan menyebut GAESA, konglomerat yang berkaitan dengan tentera Kuba, sebagai elemen utama dalam ekonomi pulau tersebut. Pandangan di Washington ialah kekayaan tidak sampai kepada rakyat biasa kerana ia tertumpu dalam satu jentera yang dikawal oleh elit politik dan tentera. Di sinilah Trump dan Rubio mengubah kerangka. Krisis Kuba bukan sekadar kekurangan elektrik, kekurangan makanan atau kekurangan bahan api. Ia adalah sistem yang dibina untuk menjaga golongan atasan sementara rakyat menanggung beban. Rubio juga berkata bahawa Amerika Syarikat mahukan sesuatu yang baik untuk rakyat Cuba. Tetapi beliau menjelaskan bahawa sebuah negara gagal yang terletak berhampiran pantai Amerika akan menjadi masalah keselamatan negara. Ayat ini berat kerana ia mengeluarkan Cuba daripada medan propaganda romantik pihak kiri dan meletakkan pulau itu di peta strategik Rumah Putih. Bagi Trump, ini bukan soal menindas rakyat Kuba biasa. Sasaran politiknya ialah kepimpinan tertinggi yang menggunakan bendera, ucapan revolusioner dan tuduhan terhadap Washington untuk menyembunyikan tanggungjawab mereka sendiri atas kejatuhan dalaman. GAESA menjadi tumpuan tekanan kerana ia mewakili jantung keuangan rejim itu. Kumpulan ini beroperasi dalam bidang seperti hotel, pelabuhan, bank, pasar, bahan api dan kiriman wang. Rubio sering mengatakan bahawa model ini berfungsi seperti negara dalam negara, tanpa ketelusan dan tanpa pertanggungjawaban kepada rakyat Cuba. Apabila satu struktur tentera mengawal sektor-sektor yang menguntungkan, sementara keluarga-keluarga mengalami gangguan elektrik dan rak-rak kosong, naratif tentang penentangan menjadi lemah. Apa yang kelihatan ialah satu golongan elit tertutup, dengan akses kepada wang, hartanah, perjalanan dan perlindungan politik. Jawapan dari Havana datang seperti yang dijangka. Menteri Luar Bruno Rodriguez membawa perhatian ke PBB dan beliau menuduh Amerika Syarikat melakukan tekanan, ancaman dan sekatan tenaga. Rejim itu cuba mengubah serangan Trump menjadi aduan antarabangsa, meminta sokongan daripada negara lain dan bercakap tentang risiko bencana kemanusiaan. Tetapi reaksi itu juga menunjukkan kelemahan. Kuba bergegas ke pentas diplomatik kerana merasakan tekanan itu bukan lagi sekadar ucapan tetapi sudah mula menyentuh mekanisme yang menyokong kuasa rejim. Percubaan Havana adalah jelas. Menyalahkan pihak luar pulau sambil mengelak daripada menjelaskan mengapa rakyat hidup dalam keadaan kerap terputus bekalan elektrik, gaji yang sangat rendah, kekurangan makanan, kekurangan ubat-ubatan dan penghijrahan yang berterusan. Rezim itu cuba menjual naratif penentangan, tetapi rakyat biasa cuba melihat sesuatu yang berbeza dalam kehidupan sebenar. Bekalan elektrik sering terputus, harga makanan semakin mahal, pengangkutan bermasalah, golongan muda mencari jalan keluar dan keluarga berkuasa masih mempunyai laluan terbuka di luar Kuba. Kontradiksi inilah yang sedang dieksploitasi dengan hebat oleh Trump dan Rubio. Kes Alina Rosales Aguirre Reta telah menambah lagi kemerosotan imej golongan elit Kuba.
Dia ialah anak perempuan kepada General Ulysses Rosales del Toro, seorang tokoh bersejarah dalam aparat tentera dan politik Havana dan telah ditahan oleh pihak berkuasa imigresen Amerika Syarikat. Berita ini semakin mendapat perhatian kerana ia menunjukkan satu situasi yang tidak selesa bagi rejim tersebut. Ahli keluarga yang berkait rapat dengan kepimpinan tertinggi Cuba tinggal atau cuba untuk menetap di Amerika Syarikat. Sedangkan berjuta-juta rakyat Kuba biasa menghadapi kesukaran yang besar untuk keluar dari pulau itu atau menstabilkan kehidupan mereka sendiri. Episod ini menguatkan pandangan bahawa golongan elit komunis mengecam kapitalisme di hadapan mikrofon tetapi mencari perlindungan dalam kapitalisme apabila perlu melindungi keluarga mereka sendiri. Ia adalah tamparan simbolik. Rakyat Kuba telah mendengar selama berdekad-dekad bahawa Amerika Syarikat adalah musuh. Tetapi mereka melihat saudara mara pemimpin bersejarah tinggal di selatan Florida, masuk dengan visa, cuba menyesuaikan status imigresen, dan hidup jauh dari barisan panjang, gangguan elektrik, dan kekurangan yang menimpa rakyat. Kejatuhan Cuba tidak terperangkap di dalam pulau itu sahaja. Ia merentasi sempadan, menggerakkan rangkaian haram, dan memberi tekanan kepada beberapa negara di rantau ini. Berita terkini menunjukkan rakyat Kuba dalam limbo migrasi di Meksiko tanpa jaminan undang-undang dan sukar untuk mendapatkan perkhidmatan asas. Ia juga menunjukkan 18 rakyat Kuba yang telah dipintas di Brazil di Roraima dalam satu laluan haram yang melibatkan kenderaan dan suspek pemerdagangan manusia. Antara para migran itu terdapat kanak-kanak dan warga emas. Data ini menunjukkan akibat praktikal daripada kegagalan sosialisme. Apabila sesebuah negara memusnahkan syarat minimum untuk hidup, rakyatnya akan melarikan diri melalui apa jua jalan. Mereka keluar melalui laluan berbahaya, melintasi sempadan yang rapuh, jatuh ke tangan orang tengah dan cuba sampai ke tempat di mana mereka boleh bekerja, makan, bergerak dan hidup tanpa rasa takut. Golongan kiri memanggilnya sebagai penentangan Cuba. Pada hakikatnya, ia adalah penghijrahan besar-besaran. Dan penghijrahan tidak lahir daripada kemakmuran, ia lahir daripada keputusasaan. Trump dan Rubio juga menggunakan tekanan ekonomi sebagai alat politik. Perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Trump pada bulan Mei telah memperluaskan sekatan terhadap struktur yang berkaitan dengan rejim Kuba, menjejaskan sektor-sektor strategik dan meningkatkan risiko kepada syarikat asing yang membantu menyokong kawasan yang dikawal oleh pihak atasan. Selepas itu, pentadbiran Amerika mula menyasarkan nama-nama, entiti dan cabang ekonomi yang berkaitan dengan tentera. Logiknya mudah. Jika rejim itu membiayai dirinya melalui syarikat-syarikat tertutup yang dikawal oleh general-general, tekanan perlu diberikan tepat di situ. Strategi ini membuat Havana tidak lagi selesa untuk menyalahkan hanya embargo lama itu. Rumah Putih sedang menyasarkan nama, struktur, wang, dan rangkaian pengaruh. Rubio tidak hanya bercakap tentang komunisme secara teori. Dia mengatakan bahawa ada satu mekanisme konkret di sebalik penderitaan rakyat Kuba. Satu lagi percanggahan membebankan rejim itu. Kuba menuduh Washington mencekik ekonominya, tetapi bergantung kepada impor dan celah perdagangan yang berkaitan dengan pasaran Amerika sendiri. Dalam berita yang tersebar, terdapat maklumat bahawa ekspor bahan api dan minyak dari Amerika Syarikat ke Cuba meningkat pada suku pertama tahun 2026. Ini menunjukkan satu ironi yang ketara. Havana mengutuk Amerika Syarikat dalam ucapannya, tetapi memerlukan sumber dari pasaran yang sama yang mereka kecam untuk meringankan sebahagian daripada krisis tenaga mereka sendiri. Mesyuarat kabinet itu juga menunjukkan bahawa Trump mahu memastikan isu Cuba berada di bawah kawalan langsung Rumah Putih. Rubio bertindak sebagai wajah politik kepada tekanan ini kerana beliau memahami beratnya pengaruh komuniti pengasingan Cuba. Beliau bercakap secara langsung kepada komuniti di Florida dan memahami kekuatan simbolik untuk menentang sebuah kediktatoran yang selama beberapa dekad dianggap sebagai projek romantik oleh golongan kiri. Kini wacana itu telah berubah. Kuba kini dilihat sebagai rejim yang gagal, diperintah oleh golongan elit yang tidak kompeten, bergantung kepada struktur ketenteraan dan tidak mampu memberikan maruah asas kepada rakyatnya sendiri. Havana, Kuba memberi respons dengan ancaman lisan, rayuan antarabangsa dan ucapan mengenai kedaulatan. Tetapi kedaulatan yang sering disebut oleh rejim itu tidak sampai kepada rakyat Kuba yang terpaksa menanggung berjam-jam tanpa elektrik, tidak sampai kepada keluarga yang bergantung kepada kiriman wang, tidak sampai kepada golongan muda yang melintasi sempadan kerana terdesak.
Dan tidak sampai kepada pekerja yang melihat hotel mewah yang berkait dengan struktur negara, sedangkan rumah mereka sendiri hidup dalam kekurangan. Inilah sandiwara yang dibawa oleh Trump dan Rubio. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya Anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.